sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Keren. Rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia. Tak nyangka aku. Bintang kecil woi di langit yang biru cap amat banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Dan aku hari ini akan kembali lagi reaction video-video yang keren-keren dari Malaysia. Dan kali ini ada video yang baru diupload oleh Faktau Channel ini cuy. 1 hari yang lalu lah dia upload ya. Kalau kalian belum nonton dulu di Faktau Channel ya. Ini judulnya adalah 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia yang korang tak tahu. Barang terkenal berarti itu kayak kereta atau pesawat gitu kan, ciptaan orang Malaysia. Tapi ini di covernya ini ada mesh gitu ya, ada flash disk gitu ya. Tak tahu juga ini. Kita lihat aja langsung ya video yang satu ini dari Faktau Channel. Yuk. Indo React. Faktau Channel. Dalam dunia serba moden ini, terdapat banyak barangan ataupun teknologi yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian barangan kita. itu teknologi. Sebagai contoh, Thermomix. Faktau kagum gila bila pertama kali tengok teknologi canggih ini, di mana ia akan memasak apa saja yang kita mahukan, di mana terdapat lebih 1000 resepi disediakan. Kita hanya perlu masukkan bahan-bahan je. Tapi korang tahu tak, terdapat juga barangan harian yang kita gunakan sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri. Malah ciptaan ini juga turut digunakan di seluruh dunia. Oleh itu dalam video kali ini, Faktau akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia yang dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom mulakan lawatan ke pameran 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Nomor 10 cuy. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopitiam, mama, hotel mahupun rumah korang sendiri. Alat ini digunakan bagi memudahkan kita untuk menghasilkan telur separuh masak. Siapa sangka alat ini sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahkau mendapat idea untuk mencipta alat ini semasa beliau bekerja sebagai pengendali jentolak pada tahun 1973, di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak yang sempurna untuk sarapan pagi. Namun kalau korang nak tahu, kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain. Dia ciptain alat rebus telur tapi dia berhenti makan telur. Mungkin karena sudah bosan gitu ya. Setiap eksperimen dia makan telurnya sampai bosan gitu makan telur terus. Lucu itu. Seperti alat penghalau nyamuk semula jadi anti-moss dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. Terbaik. 9. Mesin stem cop getah. Sebelum wujudnya Polyclone, kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah stem cop getah boleh memakan masa sehingga seminggu, disebabkan idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah Polyclone, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera. Menariknya, ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva. Jadi langsung dia bikin stem itu langsung pakai cetakan gitu ya, langsung jadi gitu ya. Wah, luar biasa juga ya. Mantap. Terbaik. Selain Polyclone, beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur dan alat untuk membolehkan orang buta menaip menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. Kita lihat cuy. 8. Nomor 8. Telefon pintar orang buta. Masih lagi alat ciptaan Robert Young, Real Vision Touch merupakan alat yang membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar dengan mudah dan pantas, di mana mereka boleh menaip
Sepantas orang yang boleh melihat telefon. Oh, gimana Alat ini cara? berfungsi dengan pengguna perlu memuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin. Kemudian, pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin. Yang menariknya, alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan Wah, cepat keren. dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon mereka dan melayari laman web seperti Wikipedia dan portal berita. Wah, keren Hebat itu kan? aplikasi. Mantap. 7. Tujuh. Dinding Nehemiah. Dinding Nehemiah. Fak tahu yakin korang mesti pernah nampak dinding ni. Lagi-lagi jika korang memandu di sebelah jambat. Dinding Nehemiah Oh, merupakan struktur ini. yang terdiri daripada kepingan batu bata berbentuk heksagon yang disusul mengikut susunan seperti sarang lebah sebelum diisi dengan tanah. Dinding ini dicipta untuk mengukuhkan tanah yang cerun semasa pembinaan jalan raya di kawasan pegunungan. Dinding yang dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Lee ini diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis Henry Vidal, iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Iya, Malaysia, kayaknya aku pernah malah lihat turut kayak gitu. dipakai di negara luar seperti Singapura, Indonesia, Iya. Bangladesh. Kayaknya Sri pernah aku lihat Lanka, yang kayak gitu dan cuy, India. dinding-dinding yang kayak gitu. Ternyata ciptaan Malaysia ya. Mantap juga ya ternyata ya. Makanya aku tadi kayaknya familiar dengan dinding ini. Ternyata memang benar cuy, pernah lihat aku. Dan ciptaan orang Malaysia itu kerennya terbaik mantap. Mesin air automatik. Mesin air otomatis. Siapa pernah guna mesin ni? Fak tahu selalu guna tau. Masuk duit 10 sen je, boleh dapat air 1 liter. Kalau korang nak tahu, mesin penapis air automatik ini dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana ciptaannya telah membantu memudahkan ramai orang awam termasuk pelajar. Mesin penapis air ini kebiasaannya boleh dijumpai di kawasan lot kedai, perumahan dan juga Belum pernah aku lihat universiti. ini. Tapi Fak keren tahu juga lagi, ini ya. Dulu-dulu sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong, mesti kena masak air dulu. Lepas tu simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau nak air sejuk, kena simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habiskan air tapi tak reti nak isi balik. 5. Keren yang gitu Kamera tadi. Lightro. Lightro. Apa ini lagi? Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar tapi muka korang kabur? Okey. Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California dan juga merupakan orang Malaysia bernama Ren Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Kamera Lightro merupakan sebuah kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Apa yang menakjubkan, kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia sehingga ia dikatakan telah mengubah dunia sinematografi. Bangga betul rasanya. Wah, gila. Boleh dah buat video TikTok banyak-banyak. Wah, aku baru tahu tuh cuy, keren banget itu ya. Walaupun sudah ditangkap gitu masih bisa dirubah fokusnya. Wah, gila itu memang benar-benar gila, itu keren banget cuy, mantap. Mantap terbaik. Empat, biodiesel musim sejuk. Biodiesel musim Dalam sejuk. banyak-banyak pencipta di dalam video kali ini, pencipta nombor 4 merupakan satu-satunya pencipta dari kaum wanita. Wih. Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya! Biodiesel dari minyak Apa kelapa yang sawit. menariknya? Bahan api yang akan beku pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang beriklim sejuk. Siapa sangka semua kereta kini boleh bergerak menggunakan minyak sawit untuk menjaga Minyak alam sawit. sekitar yang lebih bersih. Pada tahun 2014, pengarah The Malaysian Palm Oil Board
yang berasal dari Penang ini juga telah menerima anugerah The Merdeka Award. Tapiklah. Gila ya. Dari kelapa sawit jadi biodiesel ya. Wah, keren juga itu ya. Mungkin negara-negara yang ada saljunya itu sudah pakai itu ya. Wih, mantap juga ya. Keren, terbaik. 3. Sistem solar mikro. Sistem solar micro. Kalau korang tengok pemanas air solar yang banyak digunakan sekarang, mesti korang fikir itu teknologi dari Jepun atau Amerika Syarikat kan? Percaya tak korang kalau fakta katakan teknologi itu sebenarnya adalah dari Malaysia dan dicipta oleh seorang arkitek dari Malaysia, iaitu Teo Siang Tee. Keren. Sistem solar mikro atau pemanas air berkuasa solar merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan harian dengan menggunakan cahaya matahari. Idea ini bermula ketika Teo berada di Himalaya, Nepal, ketika beliau sedang membangunkan sebuah projek di kawasan pedalaman di mana projek itu memerlukan pemanas air yang boleh berfungsi tanpa elektrik. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan di seluruh dunia. Gila. Itu mantap, keren banget itu ya. Ciptaannya gila, itu teknologinya luar biasa tuh cuy. 2. USB drive. Hah? USB drive dari Malaysia? Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. Hah? USB drive atau lebih dikenali sebagai pen drive merupakan peranti bersaiz kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan boleh dibawa ke mana sahaja. Ciptaan orang Malaysia, serius? Mengejutkan, peranti yang sering kali kita gunakan lagi-lagi masa belajar boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Puah Kin Seng. Ia mula dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Puah yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Phison Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa kepada kes mahkamah. Kalau korang nak tahu, sebelum USB drive dicipta, kita menggunakan CD dan disket untuk menyimpan data. Floppy disk ya. Pak tahu dulu pernah main game Pokemon guna disket tau. Wah, tapi aku kaget banget cuy. Ini ternyata kalau memang benar-benar penciptanya dari Malaysia, gila ya, luar biasa banget ya. Tapi banyak yang klaim-klaim, saling klaim gitu kan, siapa penciptanya yang pertama gitu kan. Tapi ternyata orang Malaysia juga pernah ciptain USB drive itu ya. Keren banget cuy, gila, luar biasa ya. Baru tahu aku tuh cuy, serius aku baru tahu, kaget aku, mantap. Terbaik itu, mantap banget itu. Lanjut kita nomor 1 ya. Pelitup muka. Hah? Seperti korang sedia maklum, zaman kita sekarang merupakan zaman di mana pelitup muka merupakan perkara yang wajib dipakai untuk melindungi diri kita dari virus berbahaya. Ya. Pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya pencipta pelitup muka yang kita pakai sekarang ni? Pada tahun 1910 telah tular wabak Manchuria di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Lien-teh yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut, dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu beliau telah mencipta topeng pembedahan khas dengan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Sejak dari itulah pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu Lien-teh yang berasal dari Penang ini juga telah mendapat anugerah Nobel dalam bidang fisiologi atau perubatan pada tahun 1935. Beliau juga merupakan penulis kepada buku yang bertajuk Plague Fighter, The Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Keren.
Bila hasil ciptaan rakyat Malaysia Gak nyangka aku. yang digunakan di Mantap. seluruh dunia. Ada tak lagi mana-mana hasil ciptaan? Gila. Ih, nggak nyangka banget aku tuh mes itu ciptaan orang Malaysia, ternyata dokter dari Malaysia. Gila. Wah, sampai Google aja bikin perayaan terhadap ciptaannya tadi ya. Gila, luar biasa ya. Wih, mind blowing cuy. Puff. Gila, hebat banget, mantap. USB drive sama mesh tadi cuy, gila, gak nyangka aku cuy. Gak nyangka banget itu ciptaan orang Malaysia. Mantap, mantap, sekali lagi mantap ya. Dan karena kita ini sedang menyambut hari kemerdekaan Malaysia, aku ucapkan sekali lagi selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-64 di tanggal 31 Agustus nanti ya. Merdeka. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe untuk channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect for Indonesia. Ciao.